padri-padri yang ada di gereja-gereja, terutamanya gereja-gereja yang besar, mereka tahu semua ni, ya? Tetapi mereka sembunyikan maklumat itu dan mereka menipu, ya? Mengikut mereka sendiri. Itulah. Siapa bagi tahu? Allah lah bagi tahu. Banyak ayat-ayat Quran kita akan baca yang lain. Baik, wa yafu an katsir. Dan banyak pula yang dibiarkan. Ya? Ada yang disembunyikan, ada yang dia biarkan, dia berlalu begitu sahaja. Yang maklumat-maklumat penting tentang Nabi kita Muhammad disembunyikan. Baik, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Qad ja'akum, sesungguhnya telah datang juga kepada kamu nur, cahaya. Cahaya itu daripada siapa? Minallah, daripada Allah. Wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Baik, sebab tu inilah antara dalil yang mengatakan bahawa Nabi Muhammad itu nur. Sebab dia ada dua kat situ. Telah datang juga kepada kamu nur, satu cahaya. Siapa cahaya itu? Rasul kami tadilah. Dan berserta Rasul itu, wa kitab, ada sebuah kitab mubin yang menerangkan. Cuma jangan salah fahamlah bila mana kita kata Rasul Nabi Muhammad itu cahaya. Jangan salah faham pula. Dia ni memang orang lah. Tapi bercahaya. Kan? Macam cahaya lampu lah kan? Cahaya lampu. Tak sama kan? Cahaya matahari, cahaya juga. Cahaya bulan, cahaya juga. Ya ke bulan bercahaya? Sebenarnya bulan tidak bercahaya. Bulan menerima pantulan cahaya daripada matahari. Tapi kita kata bulan itu bercahaya. Betul? Sama juga Nabi kita Muhammad. Yang bercahayanya Allah. Nurun ala nur. Tetapi Nabi ini utusan Allah, pantulan cahaya daripada Allah. Sebab tu tak nampak pun cahaya. Okey ya? Tapi walau bagaimanapun Allah bagi tahu Nabi itu cahaya. Maka cahaya itu berbeza-beza. Wallah alam lah ya. Cuma orang sekarang ni dia kata aura. Wajahnya ada aura. Warna apa? Warna ungu ke apa? Tapi akhir-akhir ini ungu dah tak masyhur dah. Warna pink pula. Warna putih pula. Tak apalah, biarkanlah itu saja sedingan. Nak bagi tahunya cahaya-cahaya itu berbeza-beza. Maka betul tak disebut Nabi itu cahaya? Yang kita kata Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad, dengan makna yang betul, jangan dengan makna yang salah. Ada orang memang salah dah dia faham. Memang dia salah faham tentang cahaya Nabi Muhammad. Itu ada yang salah faham. Kita faham dengan makna yang betul. Bukan cahaya lampu jalan, bukan cahaya lampu kereta, bukan cahaya lampu rumah. Tapi pada wajah manusia itu ada cahaya. Pada diri manusia itu ada cahaya. Kalau tadi dalam diri kita pun, yang orang biasa ni pun ada cahaya iman. Ya, ada cahaya sembahyang. Nabi dalam satu sabda Nabi kata as-salatu nurun. Sembahyang itu cahaya. Boleh ya? Begitu juga lah Nabi itu lagilah bercahaya. Baik, kemudian muka surat 52. Al-Imam At-Tabari menafsirkan nur, cahaya dalam ayat ini. Ini baru kita jadi yang tadi kita dah faham secara umum. Jadi siapa yang kata sedemikian? Ulama tafsir yang menafsirkan, iaitu yakni bin nur Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alladhi anara Allahu bihi al-haqq wa azhara bihi al-islam wa mahaqa bihi syirk fa huwa nurun limastanar bihi yubayyinul haqq. Yakni yaitu bin nur Muhammadan, yang dimaksudkan dengan cahaya adalah cahaya Nabi kita Muhammad, ataupun Nabi Muhammad itu bercahaya. Kita kadang-kadang ada dua kan, lampu dengan cahaya lampu. Lampu ni ada cahaya tak? Ke cahaya lampu? Banyak lagi buat sekalian bila mana, tapi kita tak pernah fikir sebenarnya. Dan kita pun tak perlu fikir juga pun, janji lampu tu nyala terang rumah kita. Kan? Ada pernah fikir lampu ke bercahaya ke cahaya lampu?
Lampu tak bercahaya kan? Kalau lampu tu bercahaya, pergi beli kat kedai tak payahlah sambung dengan elektrik, sebab lampu tu dah bercahaya. Tapi kalau fikir pening, tak payah fikirlah. Tapi Nabi Muhammad itu, Nabi itu cahaya, dan Nabi itu bercahaya, dan daripada Nabi itu ada cahaya. Boleh ya? Boleh. Sebab itulah puan-puan sekalian, habis macam mana Ustaz nak faham ni? Ikut macam ada seorang makcik yang saya cerita tu kan. Makcik tu dia selawat pada Nabi 15,000 satu hari, yang menyebabkan dia tiap-tiap malam mimpi jumpa Nabi. Kalau nak mimpi jumpa Nabi tiap-tiap malam, ada satu jejak langkah seorang makcik tu. Dia cerita kat Habib Umar, 15,000 satu hari satu malam. Macam tadi lah, takkan tak dapat pagi 1,000. Yang tadi 15 minit. Allahumma salli wa sallim ala, 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 Allahumma salli wa sallim ala. Habis tak buat apa lah. Yalah, nak buat apa lagi? Kan makcik kan dah bencin. Kan pembantu rumah ada? Tak ada? Tak ada, tak apalah. Sambil-sambil menggosok pakaian suami, anak-anak. Dapat berapa situ? 2,000. Sambil-sambil duk memasak berapa jam? 1 jam kan? 1 jam dapat 5,000. Duk bawa kereta dapat 3,000. Allahumma salli wa sallim ala, 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 Allahumma salli wa sallim ala. 2 minit 100. Ya? 20 minit dapat 1,000 kan? Tapi kalau kita daripada rumah nak sampai sini, ada juga 20 minit. Kalau jet lagi lah. Allah. Tapi kita ni kalau bukan kata 15,000 lah kalau zaman kita ni. Dan makcik pun memang zaman kita ni juga pun. Dapat 1,000 satu hari, kemudian tingkatkan pula 2,000 satu hari, minggu depan pula, atau bulan depan pula 3,000 satu hari. Ya memanglah payah nak dapat 15,000 sekaligus. Ya 1,000 dulu, bulan depan tambah 2,000. Ya makin mudah 3,000. Maka ketika itu bila mana bermimpi Rasulullah, boleh tengoklah bagaimana wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Gitulah. Jadi apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam menafsirkan nur pada ayat tersebut, siapakah yang dimaksudkan cahaya di situ? Muhammadan. Nabi kita Muhammad itu adalah cahaya. Ya, allazi anara Allahu bil haqq, yang mana Allah, cahaya yang maksud bagaimana? Cahaya yang dimaksudkan ialah yang mana Allah Azza wa Jalla menerangkan kebenaran dengan baginda. Dan apakah maksudnya lagi? Wa azhara bihil Islam, dan menzahirkan Islam dengan baginda, serta membasmikan, ya, wa mahaka bihi syirk, membasmikan kesyirikan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda adalah cahaya, ya, fahuwa nurun, fahuwa, maka baginda adalah cahaya. Bagi siapa? Limastanara bihi yubayyinul haq, bagi siapa yang ingin mengambil cahaya daripadanya untuk menjelaskan kebenaran. Ini tafsir At-Tabari. Bukan kita pandai-pandai kata Nabi itu cahaya. Ulama tafsir yang memahami perkataan tadi. Sebagaimana yang saya sebut banyak kali dah pada puan-puan kan. Cuba tengok ni, kita nampak apa ni? Kita kata kita nampak papan putih. Kenapa kita nampak papan putih? Sebab ada cahaya. Tapi kalau malam yang gelap gelita, kita tutup lampu ni supaya tidak ada cahaya, hatta papan putih ni pun kita tak nampak. Yang langsir warna lain-lain, yang kerusi warna gelap, lagilah yang kalau benda-benda ni warna hitam ni, lagi tak nampak. Yang putih ni pun di waktu malam tak akan nampak. Kenapa? Kerana tak ada cahaya. Jadi apa makna cahaya yang sebenarnya? Salah satu maknanya ialah menzahirkan dan menampakkan kebenaran, menampakkan Islam. Ya. Jadi siapakah Nabi? Nabi itu cahaya. Cahaya yang bagaimana maknanya? Cahaya yang menampakkan kebenaran kehidupan ini. Mana satukah Tuhan yang sebenar? Kerana setengah orang tu banyak sangat Tuhannya. Setengah orang tu lah, kita tak. Kan? Setengah orang tu semua Tuhan, ya, bagi dia. Tapi
dengan sebab kita ikut Nabi, kita nampak yang sebenar. Kenapa? Kerana Nabi itu cahaya dan sifat cahaya itu menampakkan. Mudah ya kita faham insya-Allah ya. Jangan salah faham sebab setengah pihak tu memang dia sengaja selewengkan makna untuk kepentingan diri dia, hidup dia, itu dia punya pasal ya. Kita tak terikut dengan dia. Baik, kemudian Rasulullah SAW bukan sekadar hadir sebagai penutup para rasul, tetapi baginda SAW juga hadir sebagai rahmat kepada sekalian alam. Apa makna rahmat? Hadir sebagai pembawa kasih sayang. Itu rahmat dalam sekalian alam, yang mana kehadiran sebegini tidak pernah ada pada seseorang pun dalam kalangan para nabi dan rasul yang terdahulu. Dan nabi-nabi dulu untuk kaum masing-masing ya. Wa iz qultum ya apa ni, bagaimana banyak ayat-ayat Quran kalau kita baca, setiap nabi itu untuk kaum dia. Kaum Musa, kaum Nabi dan Nabi-Nabi terdahulu. Tapi Nabi Muhammad bukan sekadar untuk kaum Arab sahaja, tetapi untuk seluruh alam. Dan bukan setakat untuk manusia sahaja, bahkan untuk jin dan sebagainya. Cuba kita baca surah jin. Ya, pernah baca surah jin kan? Qul uhiya ilayya annaha Allah annahu nafaru minal jin. Katakanlah wahai Muhammad, ya, uhiya ilayya, telah diwahyukan kepada aku. Tak lancar pula saya baca. Ia telah diwahyukan kepada aku, annahu, bahawa sesungguhnya, istama'a nafarun, ia telah mendengar satu kumpulan jin. Ya, ada satu kumpulan jin, dia dengar Nabi baca Quran. Setelah dia dengar Nabi baca Quran, maka dia kembali balik pada kaum dia, dia cerita. Kemudian mereka beriman dengan Quran dan dengan Nabi. Maknanya walau bagaimanapun nak bagi tahu bahawa Nabi kita Muhammad ni bukan kepada Nabi, kepada manusia sahaja, tapi Nabi kepada jin-jin yang ada. Saya dulu kalau duduk dengan Syekh ataupun duduk dengan Habib Omar, kadang-kadang kita dengar dia mengajar. Dengar dia mengajar, Habib Omar ni cakap apa pula ni? Syekh ni cakap apa ni? Lepas tu tanyalah orang lama yang ni tak faham ni. Kadang-kadang kita ada buku, kita duduk tulis, tiba-tiba kita tak boleh nak tulis apa benda ni. Jadi macam cakap pandai, dia lari ke lain. Rupa-rupanya orang lama bagi tahu lah. Dia kata dalam majlis ni dihadiri oleh jin. Ya, bukan dalam majlis ni. Dia kata majlis tu lah dihadiri oleh jin. Tapi sama lah dalam majlis kita ni pun sama lah. Yang kursi kosong-kosong tu takkan tak ada orang. Ada, tapi bukan orang. Dia sebab tu kena penuh depan dulu. Kata tak dia yang duduk depan. Susah pula saya nak urai. Ustaz, pernah dekat masjid ni, tengah sembahyang Tuhan dekat masjid. Depan ada Nabi tu, orang ada yang menampakkan diri pakai tentu. Nampak ramai yang yalah. Duduk belakang tu, duduk depan. dia nampak di depan pandu. Biasalah. Biasa. Kalau nak cuba, datang seorang. Datang pukul 3 pagi seorang, angkat takbir. Kemudian kita rukuk, kita pun dengar ada orang rukuk. Ya? Pukul 11 pagi. Tapi yang mudah sikit malam lah, datanglah malam ni. Nak kata ni mereka juga kalau kita semayang kadang-kadang dia ikut kita jadi imam. Bukan malaikat ya Ustaz? Jin tu malaikat? Wallahualam lah. Ya, wallahualam. Mungkin malaikat, mungkin jin. Tapi yang selalunya jin. Malaikat tak cerita dah, ada tiap-tiap hari lah. Kiri kanan tu. Tak apalah ya, nanti tajuk jin pula. Tapi nak bagi tahu je bahawa ada dia hadir dalam majlis. Dan Nabi kita Muhammad, Nabi kepada manusia, Nabi kepada jin. Nabi Muhammad juga Nabi kepada sekalian alam. Ya. Baik, kemudian sekalian alam yang mana kehadiran baginda tidak pernah ada pada seorang pun Nabi yang terdahulu. Walaupun syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah untuk manusia dan jin sehingga akhir zaman, namun baginda SAW menjadi rahmat buat sekalian alam. Mana firman Allah,
Ayat ni yang selalu puan-puan baca, kita pun dah selalu dengar ceramah surah Al-Anbiya ayat 1/7. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma, dan tidaklah, arsalnaka, ni puan-puan dia, kalau puan-puan nak ambil sedikit ilmu lah dalam bahasa Arab, bahasa Quran. Kalau jumpa perkataan ma dalam Quran, mim dengan alif, ma, dalam rangkap ayat yang sama terdapat illa. Tu yang kat depan dia. Wa ma arsalnaka illa, maka ma tu memberi makna nafi, tidak. Kerana ma ni kadang-kadang memberi makna apa yang. Seorang lagi sekali ya. Ma, mim dengan alif dalam Al-Quran asal maknanya apa yang. Itu asal maknanya. Tetapi apabila terdapat perkataan ma di dalam rangkap ayat yang sama, terdapat illa ataupun min. Dalam ayat ni tak adalah, tapi di sini illa, ada min, ya? Ada huruf ba dalam rangkap ayat yang sama, maka ma ketika itu biasanya akan memberi makna nafi, tidak. Wama, dan tidaklah, arsalnaka, kami telah mengutus kamu ataupun engkau, wahai Nabi Muhammad. Engkau di situ siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Illa, melainkan, rahmatan, ia sebagai rahmat, lil alamin, bagi seluruh alam. Ada setengah ulama kata alam ini ada 3 sahaja. Ada setengah ulama, alam manusia, alam jin, alam malaikat. Tetapi manusia ni banyak alam. Alam kandungan, tu pula baru dia pecah. Ada setengah terjemah, ni sekalian alam ini, kan? Dunianya, akhiratnya, alam semesta ni. Ada setengah terjemah begitu. Ada setengah ulama dia kata alamnya ada 3. Alam manusia, alam jin, alam malaikat. Tetapi manusia tu banyak alam. Alam kandungan, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Bahkan di dunia ni pun manusia tu lebih banyak alam. Ya, alam kanak-kanak, alam remaja lain, alam dewasa lain. Puan-puan sekarang alam apa? Alam tua dia lain kan. Masa muda-muda dulu lain. Akhir-akhir ni dah banyak, dah sabar kan, banyak sabar. Betul? Makin bertambah sabar, makin bertambah sabar, makin tenang, tak gelabah lah kan. Dulu ada masalah, gelabah, fikir, ya Allah, pening kepala. Ya, sebab tak matang sangat. Sekarang dah kenal Allah, dah tahu bahawa hidup ini sementara sahaja. Betul kan? Makin tenang kan? Makin sekarang tu alam remaja, tak payah cerita lah. Alam remaja, segala benda itu indah. Ya, indah. Duk termenung pun indah. Tu dulu dalam remaja. Baiklah, itu di antara alam yang kita lalui. Jadi Nabi ni merahmati seluruh alam. Dan kita duduk di dunia ni pula, Allah cipta untuk kita binatang, maka ada alam binatang. Allah cipta untuk kita tumbuh-tumbuhan, maka ada alam tumbuh-tumbuhan. Jin pula dia ada alam dia. Dia ada kumpulan dia. Dan macam kita ni pun, walaupun dah sama umur, contohnya sama umur sama-sama 40, alam kita berbeza-beza lagi. Tidak semua yang sama umur 40 tu alam yang sama. Tak, alam yang berbeza-beza. Betul ya? Kerana apa kata ulama? Kerana satu diri manusia itu adalah alam. Maka di diri manusia itu berbeza-beza alamnya. Okey ya? Puan-puan, sebenarnya saya dengan puan-puan, saya lah, pandangan saya lah, kita nak kata apa dalam bahasa yang paling mudah ya, kita lambat dalam memahami kehidupan. Dan kita kita ni agak lambat dalam mengenali diri.
dan kita agak lambat dalam mengenali Tuhan yang mencipta kita. Agak lambat. Yang akhirnya kita hidup sebagaimana apa yang kita lalui itu, kita kata apa? Terpaksa lalui seumpama itu. Ada yang kita faham, ada yang kadang-kadang kita tak faham, kita tak faham sampai sekarang. Boleh ya? Adakah sekarang puan-puan dah faham hidup puan-puan? Puan-puan nak apa sebenarnya? Yang sebenarnya puan-puan nak. Berapa ramai orang yang mengatakan bahawa dia nak nama yang masyhur, tapi bila mana dah sampai satu ketika dia dapat nama yang masyhur, tak seronok apa pun. Nama yang masyhur ni susah nak pergi sana jumpa orang, pergi sana jumpa orang. Akhir sekali dia sembunyi-sembunyi dah. Pakai ni dah pula. Kenapa takut orang kenal? Berapa ramai orang yang satu ketika dahulu merasakan bahawa kalau kaya itu jauh lebih baik, sekarang dia sedang kaya, dia tak nak dah pula dah. Dia nak benda lain dah. Dulu kata nak kaya, ya nak kaya. Sekarang nak apa? Tak nak dah Ustaz, dia kata. Habis rupanya apa yang dia nak dulu bukan apa? Bukan kehendak yang sebenar. Kerana bila dia dapat itu, tidak ada apa pun pada benda itu. Bahkan memeningkan dia sebab ada orang nak tipu dia. Menyebabkan dia kena letak berapa orang guard kat depan rumah dia. Nampak tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya? Boleh? Tak apalah, gitulah. Harap-harap bertambah setiap hari waktu yang masih berbaki ini, Allah menambahkan kita faham erti sebuah perjalanan dalam hidup ini. Ya, moga-moga mungkin hari makin kita faham apa yang sebenarnya yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah telah utus kepada kita baginda Rasulullah, dan siapakah Rasulullah ini? Membawa rahmat dalam sebuah perjalanan hidup kita, untuk kita hidup di kehidupan yang sebenarnya. Jadi Rasulullah bersabda, Inna Allah ba'athani rahmatan lil alamin wa hudan lil alamin. Inna Allah, sesungguhnya Allah, ba'athani, ia telah mengutus aku, telah membangkitkan aku, kata Nabi, rahmatan lil alamin, untuk sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dan aku juga diutuskan wahuda, untuk menjadi petunjuk kepada apa? Lil alamin, kepada sekalian alam. Maknanya petunjuk sekalian alam ni, maknanya duduk di dunia pun Nabi bagi petunjuk, pergi ke alam barzah pun Nabi bagi petunjuk. Sekarang ni kita nak suka tak suka, mahu tak mahu, nak kena pergi alam barzah ni. Dah dapat petunjuk tak? Ya, Nabi dah bagi tahu petunjuk. Di dalam alam barzah itu ada ular. Di dalam alam barzah itu ada malaikat yang akan menyoal. Di dalam alam barzah itu akan adanya seksaan kubur. Itu yang dikatakan Nabi itu petunjuk kepada sekalian alam. Kemudian kita ni kalau duduk di alam barzah tak akan kekal juga, kerana barzah ni namanya dinding. Pada bahasanya, walaupun dia satu alam, tapi makna lughatannya, maknanya di dinding. Dinding antara apa? Antara dunia dengan akhirat. Maknanya kita tak kekal di barzah. Ya, kita akan terus ke akhirat. Apa yang petunjuk yang ada di akhirat? Di akhirat ni kita akan berdepan dengan yaumul hisab. Ya, ada hari hisab, ada hari perhitungan. Apa yang dihitungnya? Semua sekali tentang umur kita, tentang harta benda dan segala-galanya. Allah, kadang-kadang kalau kita fikir satu-satu bapak sekalian, ya, macam mana kita nak buat sebenarnya? Maknanya hidup ni nak kena teliti, nak kena catik satu-satu. Hari ni makan apa hari ni? Nasi lemak, contohnya. Kemudian, okey, nasi lemak. Siapa yang masak nasi lemak tu? Tak, beli dengan duit siapa tu? Duit sendiri. Kerja apa tu? Duit tu dapat hasil daripada kerja yang mana? Teliti. Kenapa? Kerana nasi lemak itu akan disoal di akhirat. Allahumma salli. Itu baru nasi lemak, tak nasi campur lagi. Apa yang campur dalam nasi itu? Sayur. Daripada mana tu sayur? Sudah. Puan-puan, saya pernah tanya, untuk saya juga, kalau Allah tanya percakapan daripada kita balik sampai sekarang, berapa soalan yang ada? Agak-agak. Sebab tu sudah-sudahlah cakap banyak. Kerana banyak cakap, banyak dosa, kan? Banyak salah dulu. Kalau dah banyak salah, banyak dosa. Kalau dah banyak dosa,
tempatnya di neraka. Batu dengan masa yang berbaki ni banyak istighfar je lah. Bercakap tu cakap yang perlu je lah. Tapi kalau kita tanya soalan, kalau Allah tanya percakapan kita daripada muda dulu sampai sekarang, tak berhenti lagi bercakap ya, kita dah berhenti dah. Tak berhenti lagi ni. Berapa soalan? Itu satu. Yang kedua, kalau Allah tanya makan, daripada muda dulu balik sampai sekarang tak berhenti lagi makan kan? Tengah hari nak makan lagi? Tak betul. Berapa pula soalan di situ? Pakaian, kalau Allah tanya pakaian daripada muda dulu sampai sekarang, berapa pula soalan di situ? Agak-agak puan-puan, lama mana kita akan bersoal jawab kepada Allah? Satu sen pun akan ditanya, bukan RM1, satu sen. Bagaimana kalau 1 juta? Bagaimana kalau orang itu dalam bank dia ada 100 juta? Allah nak jawab dengan apa? Itu hak pribadi puan-puan. Bagaimana pula puan-puan dengan suami? Soalan, puan-puan duduk dengan suami berapa lama lah? Ya Allah Ustaz, daripada muda dulu lah, mula-mula kahwin sampai sekarang berapa? 40 tahun lah. Apa puan-puan buat pada suami puan-puan? Apa puan-puan bercakap pada suami puan-puan? Puan-puan dengan mak, dengan ayah lagi, puan-puan dengan anak-anak lagi, puan-puan dengan kawan-kawan ni lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa juta soalan agak-agak? Berapa lama puan-puan berdiri depan Allah? Nak fikir? Ke hari ni baru tahu nak fikir? Suatu ya Allah, Allahumma rzuqna hisaban yasira. Ya Allah, Engkau rezekikanlah kepada kami ya Allah hisab, perhitungan yang mudah ya Allah. Kau kira mudah-mudahlah ya Allah. Jangan berkira sangat dengan aku ya Allah. Engkau pun tahu ya Allah, aku lemah ya Allah, aku lupa ya Allah. Cakaplah apa-apa pun, janji Allah tak kira satu-satu. Allah kira apa? Borong aja lah. Orang ni sebab dia selawat banyak, okey lah. Orang ni dia baca Quran banyak, maka Quran tolong dia, okey, lepas lah. Orang ni sedekah dia banyak, okey, lepas. Orang ni sembahyang malam dia banyak, dosa dia banyak juga, tapi dia usaha sangat, dia sembahyang malam, lepaslah dia. Puan-puan apa yang banyak? Selawat banyak? Baca Quran banyak? Sedekah banyak? Sembahyang malam banyak? Orang ni zikir dia banyak, lepaslah. Memang masalah dia banyak juga, tapi dia banyak zikir, lepaslah. Puan-puan ada zikir yang banyak? Habis sembahyang pun tak banyak, zikir pun tak banyak, sedekah pun tak banyak, sembahyang malam tak banyak, selawat tak banyak, habis nak buat apa? Kadang-kadang mengajar ni dia kena diam. Jadi diam ni jauh lebih faham daripada berbicara. Dan waktu mak-mak kita dulu tak cakap banyak, kita akhir-akhir ni je cakap banyak dengan anak-anak. Mak kita dulu dia cakap satu je, kemudian dia cabut lari kita. Hebatnya mak kita dulu lah, dia tak cakap banyak, dia celik. Tak faham? Allah, moga-moga ya Allah ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Janganlah kau berkira sangat dengan kami ya Allah. Ya, permudahkanlah urusan perjalanan dunia dan akhirat kami ya Allah. Itulah kawan. Tapi kita sedang baca satu kitab, bukan kerana kitab ini, tapi mungkin sebab kitab ini, tetapi orang yang kita berbicara di dalam kitab ini, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang harapan kita, ya, yang dengan sebab dia, sebab apa? Sebab Nabi Muhammad ni dia sanggup, dia masuk syurga. Siapa yang mula-mula masuk syurga? Nabi Muhammad yang pertama masuk syurga. Dia dibangkitkan, Allah jemput dia, malaikat jemput dia ke syurga, malaikat Jibril, 2 malaikat bawa pakaian pada Nabi, bawa Nabi ke syurga. Tetapi Nabi tidak
Nabi tak sampai hati berada di syurga, Nabi keluar balik cari umat dia. Ya. Sampai ada syekh-syekh kita cerita, sampai ada setengah umat ni Nabi Allah sembunyikan daripada Nabi, kerana tak ada apa pada diri dia. Kalau ada pun sikit aja iman, ya. Allah sembunyi, takut Nabi tahu. Tapi Nabi cari maklumat, tanya malaikat. Nabi pergi ke neraka tu, ya Habib Omar cerita, Nabi pergi neraka. Wahai malaikat, ada lagi tak umatku dalam neraka? Malaikat pada boleh tipu. Ni ketua Nabi, kekasih Allah. Ada lagi. Mereka ada iman, ada. Besar mana iman mereka? Besar debu. Bergegah Nabi pergi jumpa Allah. Wahai Allah, ada, tolonglah ya Allah umat aku ada dalam neraka ya Allah. Mereka ada iman ya Allah. Bukannya Allah tak tahu, tapi Allah tahu. Berapa besar iman dia? Besar debu wahai Allah. Dia angkat lagi. Nabi pergi lagi. Ada lagi tak wahai malaikat? Ada lagi. Ada iman tak mereka? Ada. Kecil sikit pada debu. Bergegah pula Nabi, bapak sekalian. Sebab tu harapan kita bapak sekalian, Rasulullah. Ya. Bagi saya lah, saya buat kesimpulan untuk diri saya. Saya ni kalau mati hari ni tak, wallahualam, saya rasa masuk neraka saya. Ya. Tapi macam mana saya nak buat? Nak sembahyang malam banyak, tak larat kita. Ya. Nak baca Quran banyak pun, ya Allah. Tapi yang tadi sebab tu saya didik diri saya lah. Nak kata banyak pun taklah banyak sangat. Macam perempuan jugalah. Tapi jalan paling mudah perempuan sekarang selawat paling-paling banyak pada Rasulullah. Ya, harap-harap balik akhirat nanti adalah kedudukan kita sikit lah, dan sedikit cahaya daripada Nabi ini. Dengan selawat Nabi nampak kita, ni orang yang selawat. Itu je lah. Bagi saya lah perempuan sekalian, bagi perempuan mungkin perempuan ada banyak baca Quran, ada perempuan yang banyak duit, perempuan bersedekah, itu cerita lain. Itu tambahan-tambahan. Tapi dua jalan paling mudah. Pertama selawat, yang kedua Quran. Kerana dua-dua ni syafaat. Apa makna syafaat? Dia beri tolong kita. Yang ketiganya sedekah. Ya, Sayyidina Abu Bakar, selain daripada iman dia, iman yang tertinggi, iman Sayyidina Abu Bakar ni bukan dikatakan ditimbang dengan umat manusia ni. Setengah hadis mengatakan iman Sayyidina Abu Bakar ni ditimbang dengan iman sahabat di Madinah. Itu pun tidak mampu seorang pun menandingi iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab tu dia boleh sedekah semua harta dia. Nabi tanya, kamu tinggalkan apa? Allah dan Rasul. Maka bila mana dicerita Sayyidina Abu Bakar ni dapat 8 syurga. Antara kelebihan dia dapat 8 syurga ialah kerana dia sedekah semua harta benda dia. Itulah kelebihan sedekah. Sebab sedekah ini dia boleh memadamkan api neraka. Sampai padam api neraka tak nak dia. Kalau masuk pun tak ada api. Okey. Kenapa? Kerana sedekah ini, as-sadaqatu kata Nabi, tutfi'ul khati'ah. Dia boleh memadamkan segala dosa-dosa kita, dia hapus semua dosa-dosa kita. Kama, sebagaimana Nabi kata, tutfi'ul ma'an nar, sebagaimana air memadamkan api. Bila mana air padamkan api, habis api itu terpadam. Begitulah sedekah ini boleh memadamkan seluruh dosa-dosa kita. Maka tidak ada dosa. Bila mana tak ada dosa, api tak boleh nak bakar. Yang menyebabkan api itu membakar kerana dosa. Sebab tu Nabi Ibrahim, setengah ulama kata Nabi Ibrahim kenapa tidak panas? Sebab Nabi ini dia maksum. Bila mana Nabi itu maksum, dia tak ada dosa. Bila mana tak ada dosa, api itu tak boleh nak bakar dia, dan tak akan rasa panas. Gitulah sebenarnya. Jadi kalau puan-puan nak tahu puan-puan ada dosa tak ada dosa, cuba pasang api mancis, letak kat tangan. Selagi mana rasa panas, selagi itu ada dosa. Tapi kalau kita, habis Ustaz, daripada dulu sampai sekarang saya buat panas saja Ustaz, maknanya kita tak ada manusia yang tidak berdosa. Itu maknanya. Hanya Nabi sahaja yang tidak berdosa. Tapi bukan soal dosa yang paling besar. Yang paling besar ialah tidak bertaubat di atas dosa. Kita manusia yang berdosa. Nak lari daripada dosa, mana mungkin? Tak boleh. Habis nak buat macam mana? Bertaubat di atas dosa. Kerana dosa itu tetap akan berdosa. Cuma kecil atau besar, berterusan atau jarang-jarang. Ya, terang-terang atau sembunyi. Itu cerita lain, itu kategori dosa, pedulikan. Yang pastinya kita bertaubat di atas dosa itu. Wallahualam, gitulah ya. Itulah rahmat bagi dia. Kenapa saya cerita sedemikian puan-puan? Supaya saya ingat, puan-puan ingat, kalau saya dengan puan-puan berdepan dengan Allah dengan soalan-soalan yang kita sebut tadi, sudah, saya rasa tak akan mungkin kita mampu menjawab semua betul.
Kalau Allah tanya setiap perkataan kita untuk disoal, adakah kita akan memberi jawapan semua betul? Maka yang betul itu betul, yang salah itu sudah pasti akan membawa kita ke syurga, ke neraka. Kalau ada 10 soalan, ya ke 10 soalan. Kalau ada 1 juta soalan, ya, 800,000 soalan betul, 200,000 lagi tak betul. Mana 200,000 lagi itu? Dosa. Itu baru percakapan. Tingkah laku, makan minum, bergaul, bermuamalah, berjual beli. Sebab tu guru saya kata, Allah ni kalau betul-betul dia hisap kita satu persatu setiap sen duit, setiap langkah kita, setiap kelipan mata kita, setiap jematan, neraka kita semua sekali. Kalau Allah betul-betul hisap, ya, kalau betul-betul Allah kira satu, kamu ni Allah. Tetapi itulah apa yang kita bincang sekarang ni, ialah apa yang kita nak harapkan. Kita harapkan Nabi. Kenapa kita nak harapkan Nabi? Sebab Nabi itu rahmat, ya. Maka Rasulullah sebagai seorang rahmat kepada seluruh alam ini diketahui oleh setengah pihak sejak baginda SAW masih remaja lagi, iaitu melalui tanda-tandanya, sebagaimana ia dapat dikesan oleh seorang rahib Yahudi ketika baginda sallallahu alaihi wasallam mengikuti bapa saudaranya. Yang ni dah kita dah banyak kali dengar kan, sirah Nabi kan. Dia pergi dengan Abu Talib berdagang di Syam. Dalam perjalanan tersebut, rombongan itu bertemu dengan seorang rahib. Lalu rahib tersebut mengambil tangan Rasulullah SAW, berkata, "Haza sayyidul alamin, haza rasulu rabbil alamin, ya ba'athahu Allah rahmatan lil alamin." Ya. Rahib yang ada di Syam. Syam tu negara Arab. Jadi kata Ibrahim cakap Arab. Ramai padri-padri yang cakap Arab di Mesir tu, ya. Kerana bangsa dia bangsa Arab. Cuma agama dia Kristian. Baik, beliau ini adalah penghulu. Bila mana rahib tu pegang tangan Nabi, rahib tu kata, "Haza sayyidul alamin." Ya, anak ni, remaja ni adalah penghulu kepada seluruh alam. "Haza rasulu rabbil alamin." Pemuda ini adalah seorang rasul bagi Tuhan sekalian alam. "Ya ba'athuhu Allah rahmatan lil alamin." Yang mana Allah akan diutuskannya atau utuskan baginda sebagai rahmat buat alam ini. Yang kita sebut tu adalah daripada hadis riwayat Imam Tirmizi dalam sunannya, Sunan Imam Tirmizi, hadis yang ke-3553. Ya, bukan kata cerita biasa, tapi satu yang kita pun dah banyak kali dengar cerita ni. Yang ni yang kita kata bahawa rahib-rahib ni kenal. Kenapa mereka cukup kenal? Pegang tangan tu, tengok pegang tangan tu dah tahu dah ni Nabi. Kerana sifat Nabi yang disebut di dalam kitab-kitab mereka ni terlalu detail. Kalau mereka tengok pun, mereka akan kenal. Ya. Ada satu kisah tu, Allah, saya tak ingat di satu tempat, lama sangat saya dengar cerita ni. Di satu tempat tu mereka, padri, pendeta-pendeta ni mengupah orang mengukir Nabi-Nabi. Ya, dalam satu muzium tu, dia ukir Nabi sebagaimana yang disifatkan. Maka bila mana sahabat Nabi tu pergi ke sana, ya, pergi tu dia bawa masuk ziarah. Dia bawa masuk, dia tanya, "Ni siapa ni? Ni kamu kenal tak ni? Kamu kenal tak ni?" Sampai satu ketika patung Nabi Muhammad, "Kamu kenal tak ni?" Ya, sahabat memang kenal. Tapi sahabat tak nak akui. Sahabat kata, "Kamu kenal tak ni?" Dia kata, "Tak kenal. Ni bukan Nabi Muhammad." Tapi sahabat kata, "Seakan-akan." Jadi mereka pun mengkhabarkan bahawa rupa-rupanya mereka mampu mengukir seumpama betul-betul sebagaimana Nabi. Kenapa? Detail dalam kitab mereka. Ya, sebab tu mereka dikatakan bukan mereka tak kenal, bukan mereka tak tahu, tetapi mereka sembunyikan sebagaimana ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Tak apalah, itu biarkan mereka berada, ya. Baik, sifat rahmat ini sudah tentulah tidak terbatas pada masa tertentu, sebagaimana ia tidak terbatas pada makhluk tertentu, bahkan kepada seluruh alam. Jadi kalau boleh kita faham betul-betul konsep rahmat yang Nabi bawa, ya, dia tidak terbatas pada masa tertentu. Bukan pada zaman Nabi saja Nabi itu bawa rahmat. Bukan masa Nabi hidup saja Nabi itu bawa rahmat. Bahkan masa Nabi muda lagi, dah dewasa, dah jadi Nabi, belum jadi Nabi lagi pun, belum jadi Rasul lagi pun, Nabi itu dah bawa rahmat. Ingat tak masa baby yang Nabi itu masih bayi lagi, yang dibawa oleh ibu susuan dia di atas unta,
Kalau puan-puan baca, unta dia kurus kan, dia sampai lewat. Yang dia dapat Nabi itu sebab dia sampai lewat ya. Unta dia kurus. Bila mana unta orang lain dah sampai awal. Ambil lah anak-anak yang ada ayah kan? Orang tak nak Nabi sebab Nabi tak ada ayah. Bila mana Nabi tak ada ayah, upah dia tak banyak. Tanya ni anak apa? Anak yatim. Tak bagus bela anak yatim sebab upah tak banyak. Ni anak apa ni? Anak Abu Jahal. Tanyalah kan, contohnya Abu Jahal kan pemuka Mekah ketika itu. Mestilah. Macam sekarang lah puan, kalau jadi pembantu rumah menteri besar, ke 800 juga. Tak ada dah dengan keistimewaan tu, keistimewaan ni, tiket free-nya, pergi umrah free-nya kan. Saya pergi ada seorang rumah Datuk ni. Datuk dia kata nak pergi umrah ni Ustaz. Kata pergi seorang ke? Nak pergi semua. Sekali dengan bibi-bibi apa bawa semua. Kan? Sama lah kalau bibi duduk rumah puan-puan kan. Mesti bawa semua, free semua. Hotel mestilah ya, takkan bibi duduk hotel yang jauh. Sebab semua sekali-kala dia orang yang urus dengan semua sekali. Maka semua anak-anak orang yang terkemuka ni telah diambil. Tanya Nabi Muhammad, tak ada ayah, tak diambil. Maka pergilah bawa sekalian, sampai lewat. Bila mana diambil bayi tu, unta dapat rahmat ya. Bila mana dibawa bayi tu, dia sampai dulu ya. Unta tu dapat rahmat, dia tak sampai dulu. Terkejut orang lain. Sampai tu pula, di situ pula dalam keadaan bayi lagi. Kambing pun kuruh kering, kambing tak ada susu ya, rumput rampai pun mati. Tiba-tiba Nabi duduk. Tak payahlah kita tahu semua sekali. Maknanya rahmat Nabi ni masih bayi lagi. Tapi dia cerita di sini remaja. Kenapa remaja? Kerana nak kaitkan dengan peristiwa yang pertemuan dengan rahim tu. Artinya Nabi ni bukan kata daripada kecil lagi, bahkan masa dia hidup, bahkan dia meninggal dunia pun rahmat itu berterusan. Sebab tu Nabi kata, man shalla alayya salatan, siapa yang selawat kepada aku satu selawat, sallallahu alaihi asyara, Allah turun rahmat 10 kepadanya. Maka tadi kita selawat berapa tadi? 100 kali 10 dapat berapa rahmat hari ni? 1000 rahmat. Kata ulama, kita dapat satu je rahmat sudah cukup membawa kita ke syurga. Satu rahmat Allah. Allah ni kalau dia sayang orang, dia tak akan tarik balik ya. Kita ni kejap sayang, kejap tidak kan. Kita ni bapak sekali tak tahu apa sebenarnya sifat kita. Kerana sifat kita itu tidak tetap. Sebab sifat itu perlu dididik baru dia jadi tetap ya. Dengan suami ya, dalam satu hari kejap sayang, pagi sayang, tengah hari benci kejap kan. Malam nak marah, pagi besok okey. Itulah kan. Satu hari tu sama juga suami dengan isteri. Pagi-pagi nak marah lah kan, sebab lambat. Dia dah ke lambat buat tea. Lambat. Dia tengah hari ayang. Petang awak ni, awak pula dah. Allah tidak. Allah dia tidak akan berubah-ubah sifatnya. Kalau dia sayang seseorang, dia akan sayang sampai akhirat. Sebab itulah moga-moga Allah menyayangi kita dengan sebab kita sayang kekasih dia. Begitu juga Nabi Muhammad, dia tak akan berubah-ubah. Allah, cuma jangan sampai Allah murka pada kita, habis kita. Ya? Jangan cuba cari pasal dengan Allah sehingga kalau Allah murka kita, Allah humban kita dalam neraka hidup-hidup. Itu guru saya kata ya. Baik, kemudian bukan sekadar terbatas pada makhluk tertentu, bahkan kepada seluruh alam. Kita baca ayat yang selalu puan-puan baca ya setelah sembahyang. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasulun, seorang rasul, min anfusikum. Rasul itu dari golongan kamu sendiri. Syekh Yusuf ni guru saya, dia terjemah. Kalau kita terjemah bahasa betul-betul bahasa Quran. Min tu dari anfusikum, dari diri kamu. Maknanya Rasulullah ini, kita nak kata apa ya? Allah sifatkan begitu dekat dengan diri kita. Seolah-olah digambarkan Rasul ini daripada mana? Daripada diri kamu. Kerana asal wujudnya segala alam ini
dengan sebab wujudnya Nabi. Wujud alam ini sebab wujudnya Allah. Dan Allah wujudkan alam ini sebab kekasih dia. Maka seluruh yang ada ini atas sebab kekasihnya, daripada dirinya. Dan kita jadi daripada dirinya, dirinya daripada kita. Kita nak kata bahasa macam mana puan-puan ya? Segala apa yang ada kat rumah puan-puan tu, almarinya, pakaiannya, bajunya, dapurnya, kabinetnya, suami beli sebab puan. Betul? Maka seluruh apa yang ada tu kaitan dengan puan, pada diri. Okey? Kita nak kata bahasa macam mana? Saya kadang-kadang itu. Maka bukan sesuatu yang terasing. Itu maksud bahasa mudah. Rasulullah dengan kita bukan sesuatu yang terasing. Rasulullah dengan kita ada satu pada asalnya, daripada sumber kasih sayang yang satu, iaitu Allah. Yang mencintai Rasulnya, dengan sebab cinta Rasulnya itulah dia mencipta alam ini untuk dicipta umat Rasul. Ya. Puan-puan yang saya sebut sebelum ini, Taj Mahal, ya? Hasil daripada seorang raja yang cinta pada isteri dia. Maka dia zahirkan Taj Mahal itu, lambang kasih sayang dan cinta dia. Akhir sekali dia dengan isteri dia entah ke mana, Taj Mahal masih ada kat situ. Tak boleh, itu cerita lain. Gitulah saya dengan puan-puan. Adanya diri ini, wujudnya diri ini, apa yang ada sekarang dengan diri ini, ada sumbernya daripada Rasulullah. Ya, Rasul itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Rasul ini daripada diri kamu pada asal. Maka apa maknanya? Tidak terasing daripada hidup kamu. Dunia kamu perlukan dia, akhirat kamu perlukan dia. Dalam sembahyang kamu perlukan dia. Ya, dalam doa kamu perlukan dia. Dan kamu tidak pernah terasing daripada dia. Dalam doa kena selawat, dalam sembahyang kena sebut Nabi, syahadat. Dalam apa? Apa yang lebih penting lebih daripada sembahyang? Kerana sembahyang itu tiang kehidupan. Maka dalam tiang kehidupan itu sebut Nabi. Apa yang lebih penting daripada doa? Kerana diri ini terlalu banyak berhajat, maka perlu banyak berdoa. Tetapi dalam doa itu ada selawat. Hidup ini ada asas kehidupan, namanya syahadat. Dalam syahadat itu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dikatakan, laqad ja'akum, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul. Siapa rasul ini? Daripada mana rasul ini? Min anfusikum, pada asalnya daripada diri kamu. Berarti tidak pernah terasing daripada hidup kamu. Itulah rasul. Azizun alaihi ma anittum. Apa makna azizun? Yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Ini rasul. Ma'anittum, apa yang berat ditanggung oleh kamu. Cuma masalah sekarang ni puan-puan, saya dengan puan-puan tak banyak ingat Rasul. Kalau saya banyak ingat Rasul, puan-puan banyak ingat Rasul, puan-puan sedih aja. Rasulullah datang dalam mimpi, hiburkan puan-puan, bagi tip pada puan-puan. Masalah aja, selawat, Rasulullah datang. Ialah tengok tahap lah. Kalau tahap kita orang awam macam kita ni semua-semua ni, dalam mimpi lah. Ya, tetapi kalau kita wali, ada karamah, mungkin dalam sedar. Itu karamah. Karamah tu tak payah cerita lah. Ya ke? Iyalah karamah. Nak cerita macam mana? Yang terbang tu karamah. Yang berjalan atas air tu karamah. Yang sembahyang 2 rakaat tengok-tengok daripada dalam masjid itu karamah. Tak boleh cerita lah. Wali. Tapi semalam kan kita mengaji, saya mengaji dengan Syekh Abdullah Jihad. Syekh Abdullah Jihad kata, ada setengah ulama mengatakan wali ini ada 2. Paling mudah nak kenal. Satu, yang sedang baca Quran, itu wali. Jadi siapa nak jadi wali selalu baca Quran. Yang kedua, yang duduk dalam majlis ilmu, itu wali. Apa makna wali? Dalam kasih sayang Allah, dalam lindungan Allah, dalam rahmat Allah, itu wali. Kerana wali ada 2 makna.
Satu menjaga, satu dijaga. Kalau kita lelaki, kita ayah, maka kita wali pada anak. Tapi siapa yang jaga kita? Tapi itulah wali dengan makna yang keduanya. Allah menjaga kita, maka kita tu wali Allah. Sebagaimana dalam ayat surah Baqarah juzuk 3, Allah waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali kepada orang beriman. Tapi setengah lagi mengatakan, ulama mengatakan semua orang beriman itu adalah wali Allah. Tapi oleh kerana wali itu dia ada tahap. Ya, ada wali kecil, ada wali besar. Dipanggil wilayatul sughra, wilayatul kubra. Mana yang wali-wali besar, yang utama-utama? Rabi'atul Adawiyah, Imam Junaid, yang kita duk kenal tu lah. Tapi selain itu, dan wali ni pula dia ada pembahagian, ada yang dikatakan wali kutub, wali abdal. Ya, semua ni ada dalil-dalil yang boleh kita. Tapi nak bagi tahunya bahawa Nabi SAW ini rasa berat sangat kalau kita menanggung beban. Dan dia akan hadir dalam diri kita dalam bentuk mimpi untuk membantu kita. Dia tak sanggup tengok umat dia dalam kesakitan, umat dia dalam keletihan, umat dia dalam segala-galanya, kita kata ada musibah dan sebagainya. Itu yang Habib Muzi cerita. Habib Muzi ni dia tak pernah tinggal solat malam, dan dia selawat 1000 kali aja satu hari. 1000 kali aja. Tapi dia kata setiap kali dia sedih, kalau dia tidur, Rasul datang berbicara dengan dia dalam mimpi. Ya. Okay, ya? Kita boleh terima sikitlah dalam mimpi kan. Mimpi kan macam-macam. Tapi mimpi Rasulullah itu benar. Mimpi ni tiba-tiba duduk naik kapal terbang. Bukan naik dalam tu, naik atas tu, duduk atas kapal terbang. Mimpi biasa tu. Kawan kata engkau ni tipu lah. Lah mimpi. Oh semalam aku mimpi jalan atas air lah. Air tipu lah. Mana boleh? Mimpi. Kan? Segala-galanya boleh bermimpi. Sebab tu kadang-kadang, ya Allah, malam ni bagi mimpi ni lah ya Allah. Tak pernah. Masa nak tidur tak pernah. Rugilah. Ya Allah, kalau aku tidur malam ni, ya Allah, kalau boleh ya Allah, Engkau bawa roh aku ya Allah dalam mimpi ni, aku nak sembahyang depan Kaabah ya Allah, sorang-sorang ya Allah. Tak pernah. Dah tak minta. Allah kan kata ud'uuni astajib lakum. Kamu minta dengan aku perkenankan permintaan kamu. Nak pergi hari-hari, kita bukan duduk Mekah. Umrah mana boleh hari-hari, kan? Tapi orang yang dekat Mekah, subhanallah rezeki dia. Tapi kita boleh. Dengan apa? Roh kita kan tak tidur. Roh kita kan ada satu kekuatan yang Allah anugerah, yang tidak terikat dengan masa, dengan tempat. Yang ni yang saya kata. Saya dengan puan-puan lewat dalam mengenal diri, dan lewat dalam mengenal potensi diri. Kenapa? Kerana terikat dengan zahir. Sedangkan kita ada satu lagi, roh yang batin. Ini masalah kita. Betul ya? Ya? Minta jasad bangun. Jasad dah penat dah. Jasad dah penat. Apa salahnya ya Allah, malam ni aku penat ya Allah, tapi Kau bangkitkanlah roh aku sujud kepadamu ya Allah. Berapa ramai roh dia bangun sembahyang, roh dia bangun baca Quran. Kerana roh tidak tidur. Kerana yang akan balik jumpa Allah adalah roh. Jasad diganti dengan yang lain, kan? Saya macam puan-puan lah. Saya nampak puan-puan jadi terpinga-pinga ke apa, kesalah bahasa pula. Dia panggil apa? Dia panggil macam tu ya Ustaz. Macam tu. Oh begitu ya. Ya. Iyalah. Ya. Kan? Saya tak terfikir dah Ustaz. Mula ni, oh macam tu ya. Macam tu lah. Oh begitu ya. Oh tak terfikir lah. Saya sama lah duduk dengan Syekh. Lepas tu puan-puan penting, puan-puan doa pada Allah supaya Allah anugerahkan pada seorang murabbi, mursyid. Dia bimbing kita sebenarnya. Bukan dia sekadar muallim. Di sana hunaka mudarris. Di sana ada mudarris. Apa makna mudarris? Cikgu, guru. Dia ajar anak kita tu boleh membaca, boleh menulis.
Bagus tak? Memang baguslah. Tahulah nombornya, mengiranya semua sekali. Tapi bila mana kita tanya anak kita tu lebih-lebih, tak ada, tak boleh jawab. Kenapa? Anak kita tu hanya sekadar diajar, bukan diberi ilmu. Diajar membaca, diajar menulis, itu namanya mudarris. Tetapi hunaka di sana ada yang digelar muallim. Daripada ilmu, muallim. Dia alimkan anak kita tu. Dia bukan sekadar ajar kita, anak kita membaca menulis, tapi dia bagi ilmu, muallim, ilmu. Macam sekolah rendah kan mudarris. Cikgu sekolah rendah, mudarris. Dan memang betul lah, bukan salah cikgu tu. Dia ada sekolah rendah, ajar membaca lah dulu. Kena ajar ilmu-ilmu yang tinggi-tinggi. Tak sampai juga tahap anak-anak tu. Maka dia ajar. Tapi sampai satu ketika, dah sampai satu tahap, dia kena belajar dengan muallim. Anak kita masuk universiti, ketika tu cari ilmu di universiti. Masa orang keluar universiti lah kita nampak dia ada ilmu. Masa duduk sekolah rendah dulu, ada orang nampak, alim lah, budak sekolah rendah tu, ulama. Ada lah, ada sekolah rendah jadi ulama. Tapi bila mana sekolah menengah, tu dipanggil penuntut. Dia dah mula nak cari dah, nak tuntut ilmu dah. Bila masuk universiti, dia boleh mengajar dengan apa? Dengan doktor, yang dia dengan pensyarah, yang ada doktor, ada PhD. Tu mereka bagi ilmu, muallim. Tetapi berapa ramai yang keluar tidak terbimbing. Berapa ramai yang ilmu dia banyak, dia ada master, tapi kadang-kadang dia menipu juga. Contohnya lah kan, kadang-kadang selalu dah jadi pegawai pun menipu juga kadang-kadang. Contohnya, kenapa? Kerana tidak terbimbing. Apa yang tidak terbimbingnya? Dirinya zahir, tidak kerohaniannya. Maka di sana ada murabbi, mursyid. Dia akan membimbing kerohanian kita. Barulah ketika itu kita faham erti perjalanan hidup ini. Oh, macam ni pun. Ya, macam. Okey. Gitu. Allah. Saya macam puan-puan lah. Tapi puan-puan mungkin dah faham juga pun. Cuma saya pun duduk macam tu ya Syekh. Macam tu. Oh, saya baru terfikir. Macam saya contoh. Banyaklah puan-puan. Banyak. Kalau kita nak cerita panjang rugi masuk. Kita nanti lambat habis petang. Kita baca sini ya. Macam apa puan-puan nak dengar. Nanti lambat tak apa, cerita sikit-sikit dulu ya. Allah. Rasulullah rasa terlalu amat berat terhadap segala kesusahan yang kita tanggung. Kemudian harisun alaikum bil mu'minin, yang sangat tamak. Asal makna haris ni tamak, tapi Rasulullah tu tamak ni sebenarnya, tapi sebenarnya dia bahasa ni puan-puan, dia ikut tempat dan mengikut keadaan penggunaan. Contoh marah. Kita kata marah tak bagus kan? Bagus tak marah? Kedekut, bagus tak kedekut? Kedekut. Sebenarnya kedekut ini kalau guna pada tempatnya bagus. Ya. Ada dalam TV tu, reality TV. Tolong mesej. Ya. Berapa-berapa sekian kena bayar tu kan. Kedekut ketika itu. Baguslah. Tak payahlah, tak maulah rugi duit. Kedekutnya. Suami kata. Janganlah kedekut sangat. Tak apa kedekut ketika tu. Alah 50 sen bukan banyak berkira sangat. Tak boleh. 50 sen pun kena berkira. Kalau kita tekan, dia menang dengan sebab kita. Dia menyanyi dengan tak tutup aurat. Dia menyanyi dengan dadah aurat. Dia menang sebab kita. Sampai dia menyanyi berapa puluh tahun, kita dapat saham sama. Walaupun 50 sen. 50 sen pun kalau dia menyanyi 40 tahun. Alah jangan berkira sangat. Tak boleh. Kena kira. Kedekut ketika itu bagus. Tamak kepada apa? Tamak kepada ilmu. Tamak kepada amal ibadah. Dua, tak boleh lah. Kena 4 rakaat. Tak rasa tak cukup lah 4 rakaat. Tambah lagi 2 rakaat. Tamak. Itu yang diguna di sini. Nabi, tapi bahasanya lebih sesuainya dalam bahasa Malaysia lah kan. Sebab orang Malaysia ni kalau dengar tamak ni tak bagus. Kemudian dikatakan Nabi itu bersangatan ingin
kebaikan bil mukminin, ya, bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas kasihan. Dia belas kasihan serta kasih sayangnya, raufur rahim tu, ya, kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Nabi menumpahkan segala perasaan belas, segala perasaan kasih dan sayang kepada orang yang beriman, kepada Nabi, kepada Allah. Nah, itulah keadaan baginda. Ayat ini ayat apa ni? Inilah gambaran ayat yang bahawa sebenarnya kita sedang berbincang pasal rahmatnya Nabi, kasih sayangnya Nabi kepada kita. Baik, sikit lagi ya sebelum kita habis bab ni. Kisah 54, sifat sangat mementingkan kebaikan bagi orang beriman dan sangat susah terhadap kesusahan bagi mereka, berterusan walaupun setelah kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana baginda sallallahu alaihi wasallam masih terus hidup di dalam barzakh, di alam barzakh, dan perkhabaran umat Islam terus sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini dijelaskan sendiri dalam hadis-hadis, kisah-kisah para sahabat dan tabi'in, dan perkataan para ulama muktabar yang akan dibentangkan dalam bab akan datang. Ini adalah dengan izin dan kekuasaan Allah semestinya. Itu asas dia. Boleh berlaku tak sekarang ni Nabi masih berterusan berinteraksi dengan orang-orang tertentu? Boleh. Mana ada dalil dalam hadisnya? Contohnya melalui mimpi. Nabi hidup tak di alam barzakh? Bukan setakat Nabi hidup di alam barzakh, yang lain pun hidup di alam barzakh, kerana itu dia satu alam. Cuma alam itu berbeza konsep hidupnya. Ada soal jawab dengan malaikat. Yang malaikat soal jawab tu maknanya hidup lah. Iyalah, mana mungkin malaikat soal orang yang mati. Nak jawab macam mana? Tak adil lah soal orang mati, tiba-tiba tak boleh jawab, pukul pula. Kawan tu mati. Ha? Ni kenapa tak jawab ni? Orang tanya ni. Nah, dia mati. Maka maknanya dihidupkan dulu yang telah mati itu. Oh, maknanya dalam alam barzakh hidup, ya hidup. Baru boleh ditanya soalan. Kalau orang biasa hidup di dalam alam barzakh, takkan Nabi tak hidup? Ya. Maka Nabi hidup. Kalau dia hidup, dia tahu tak perkhabaran di alam ini? Dia tahu. Hatta mak kita ziarah dia pun mak kita tahu. Kan? Kita hantar doa pada dia, mak kita tahu. Tapi paling tak ada orang tak faham lah. Kan Nabi ajar kita pergi ke kubur bagi salam. Ha? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bagi salam kan? Ya. Maknanya bagi salam tu pada orang hidup ke orang mati? Orang hidup lah. Mana bagi salam pada orang mati? Bagi salam pada orang hidup. Tapi hidup tu di alam lain. Oh gitu ya? Ha, gitulah. Kenapa takkan Allah, Nabi ni puan-puan tak akan ajar kita sesuatu yang tidak diajar oleh Allah. Maka Allah itu tahu. Maka Allah ajar Nabi. Nabi ajar kita. Maka apa maknanya? Maknanya bagi salam pada orang mati. Mana ada orang bagi salam pada orang mati? Sebab tu kita kata, sebab tu kita tak kata Assalamualaikum ya mayyit. Tak. Patutnya kita bagi salam Assalamualaikum ya mayyit. Salam sejahtera kepada mayat-mayat. Tak ada. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera wahai ahli kubur, ahli qaryah kubur. Masih baik tak kata gitu? Ahli perkampungan kubur. Kan? Mereka hidup. Kalau orang yang biasa tu yang hidup, Nabi kekasih Allah, takkan tak hidup. Kalau dah hidup, ada interaksi tak? Kalau hidup, ada interaksinya. Kita bagi salam, dia jawab tak? Dia jawab. Dia tahu tak kehadiran kita? Dia tahulah sebab dia jawab salam kita tadi. Kalau orang biasa pun tahu bagaimana Nabi. Maknanya Nabi ni, yang dikatakan bahawa Nabi ni menjangkau masa dan tempat. Walaupun Nabi dah pindah tempat, Nabi masih berhubung dengan kita. Macam mana nak berhubung? Selawat tu lah. Cubalah puan-puan ya. Saya pun tengah cuba juga. Saya pun sama lah macam puan-puan. Kadang-kadang malas, kadang-kadang rajin, kadang-kadang rasa semangat, kadang-kadang rasa letih lah. Tapi Allah ni minta doa. Tapi Allah ni kalau dia bagi, dia takkan putuskan pemberian itu. Karena itu bukan sifat Allah. Bagi kejap, tak kejap, tak. Kami minta doa sungguh-sungguh biar dia bagi.
Ya Allah, Engkau berilah kepada hati aku ni, ya Allah, sentiasa ingat Nabi dan mulut aku nak cakap pasal Nabi, nak selawat pada Nabi. Dia akan berterusan, puan-puan. Kadang-kadang hati kita ni, kadang-kadang saya sendiri ni pengalaman sedikit dah, apa-apa kongsi pengalaman. Kadang-kadang lalai tu ada lalai lah. Kita manusia ni lalai. Tapi kadang-kadang dia datang. Allahumma salli wa sallim alaihi. Menyebabkan kita pun nak jadi, padahal sepatutnya mulut dulu, kan? Tapi sebenarnya memang hati dulu. Betul ya? Mulut dulu kan hati dulu. Allah paling kurang lah. Kita oh iya lah, lama dah tak selawat pada Nabi. Daripada pagi tadi sampai tengah hari ni tak selawat lagi. Jadi kita pun selawat dah ingat. Rupanya Allah bawa dalam hati. Kita pun ya Allah, sebagaimana Kau bawa dalam hati aku, ya Allah, janganlah Kau putuskan dalam hati ni, ya Allah. Tapi sampai satu ketika bila mana dia dah cukup hati ni, dia ada apa ya? Dia ada limit dia cukup dah selawat. Dia datang pula la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bila mana dah cukup yang tu, dia pun akhir dia pun Allah. Yang tu tak akan habis dah. Allah. Kita bercakap ke, kita makan ke, kita berjalan ke, kita tengok apa pun Allah. Tapi besok, contohnya besok, ni pengalaman saya bawa cerita, saya nak sebut sikit. Bila mana besok kita tak selawat pada Nabi, maka Allah tu hilang. Ingatan tu, bukan Allah hilang, jangan salah faham, tapi ingatan tu hilang. Kemudian kita pun terlintas balik, kenapa hilang? Kita pun nak sebutlah Allah kan, sebab hilang kan. Kita sebut Allah. Tak boleh ditukar pada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak boleh Allah, tak boleh. Dia jadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sebut la ilaha illallah pun tak boleh. Dia jadi selawat. Selawat ni dia rahmat. Bila kita dapat la ilaha illallah dengan Nabi, barulah kita faham yang kita baca awal-awal dulu. Ingat tak yang kita baca awal dulu? Berbicara tentang Nabi, untuk mengenal Nabi, sebab Nabi itu pintu kepada mengenal Allah. Nabi itu zikir, pintu zikir kepada Allah. Nabi itu pintu ingat kepada Allah. Nabi itu pintu kepada rahmat Allah. Nabi itu segala pintu. Maka rupanya kenal Nabi dulu. Saya kata, ya Allah, oh ini sebenarnya. Dia orang berdoa tu Ustaz, orang sebut minta disebut nama Allah dulu, barulah lepas kali selawat dulu doa. Selawat dulu. Sebalik. Orang tak faham dia selawat dulu. Kalau apa duduk dengan para alim ulama, dia selawat dulu. Ya Allah, shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Barulah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi. Kemudian selawat lagi. Baru akhir sekali alhamdulillahirabbil alamin. Selawat lagi. Tu barulah tutup. Diselawat dulu. Kalau perempuan, bismillah. Bismillah dulu pun betul. Tapi kalau ada orang tahu rahsia dia, selawat dulu. Barulah bismillah, barulah alhamdulillah, barulah selawat balik. Barulah doa untuk ibu bapa. Tahu doa ya? Susunan doa. Boleh nak doa, tak susun apa pun, jadi doa. Tapi doa yang paling barakah, puan-puan sekalian, yang paling mujarab, mustajab, pertama selawat pada Nabi. Dengan apa selawat sekali? Yang kedua baru bismillah. Pertama selawat, yang kedua bismillah. Ya, kerana sesuatu yang dimulakan dengan bismillah ini akan ada barakah. Sesuatu yang tidak dimula dengan bismillah akan terputus keberkatan. Yang ketiga, puji Allah. Kemudian selawat balik. Ya, selawat balik. Yang keempat. Yang ketiga, puji Allah. Yang keempat, selawat. Yang kelima, doa Rabbana zalamna, mengakui kelemahan diri. Kena akur kelemahan diri. Yang kelima. Yang keenam, doa untuk diri dan ibu bapa. Yang keenam, doa untuk diri dan ibu bapa. Setelah itulah baru puan-puan doa yang puan-puan nak. Saya ulang lagi sekali ya. Yang kelima, apa tadi? Rabbana zalamna, mengakui kelemahan diri, menghina diri kita,
bahawa kita banyak zalim kepada diri kita. Allah nak sangat puan-puan. Sebenarnya Allah pun tahu, tapi Allah nak kita akui diri ni lemah. Allah nak kita akui diri ni banyak silap. Allah macam kita dengan mak ayah lah kan. Anak-anak kita zaman sekarang ni pun, ya, kalau dia datang, mama minta maaf lah, memang saya salah, tak jadi nak marah lah kita, kan? Kena marah lagi, dia dah hisap lah. Tapi dah lah dia buat silap, sombong pula. Dah lah buat silap, tak nak mengaku pula silap. Itulah. Sebab tu saya ulang balik ya. Pertama, selawat pada Nabi. Yang kedua, bismillah, dipanggil basmalah. Yang ketiga, puji Allah, alhamdulillah. Yang keempat, selawat lagi sekali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, kita mengakui kelemahan diri dengan Rabbana zalamna anfusana. Yang keenam, doa ibu bapa, diri dan ibu bapa. Allah maghfirli zunubi wali walidayya, yang tu, Rabbi ighfirli zunubi. Kita doa Allah ampun dosa kita, doa ibu bapa kita. Setelah itu dah barulah baca doa lain. Penutup, puji Allah, selawat pada Nabi. Macam biasalah kan penutup kan, Rabbana atina fid dunya. Rabbana atina tu, dia jangan lupa, tu penutup doa. Dia panggil penguasa, penghulu pada doa-doa. Penutup dia, bacalah mana-mana. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad. Selawat dulu, baru puji Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selawat dulu, baru puji Allah. Kalau penutup, selawat dulu. Ya, penutup Rabbana atina, selawat, baru puji Allah. Itu penutup. Ya. Jangan salah faham, bukan wajib. Ini dipanggil sir, antara rahsia-rahsia doa. Sama juga puan-puan nak baca ayat-ayat sakit kepala, ya, selawat pada Nabi. Kemudian baca Fatihah sekali, selawat lagi sekali pada Nabi, baru baca ayat sakit kepala. Ya, letak atas kepala, la yusaddauna anha wa la yunzifu, la yusaddauna anha wa la yunzifu. Saya dulu, sekarang saya dah tak minat dah. Dulu saya merawat, sebab saya belajar dengan Datuk Harudin sampai khatam, sampai habis, tahun 2005. Lama dah saya belajar, 10 tahun yang lalu. Saya kumpulan yang ke-18. Sekarang ni kumpulan yang ke-26, ke-27 dah. Kumpulan 18, antara yang terawal jugalah. Kemudian minat, kan saya kena praktikal rawatan, belajar di Bangi, praktikal rawatan di Teluk Kali Megarang, sebab tu yang terdekat dengan rumah. Merawat. Tapi dalam tempoh merawat, pengalaman kita kan, kalau kita baca, memang mujarab baca. Tapi yang paling mujarab sekali, kita selawat 3 kali pada Rasulullah. Ya Allah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Kita pun dalam kepala dia, sakit apa dia? Sakit kepala. Kita bacalah ayat sakit kepala. Cepat sikit daripada tak baca selawat. Memang cepat, mujarab. Kadang-kadang saya baca selawat lebih banyak daripada ayat rawatan. Ya Allah, sallallahu alaihi wasallam 10 kali, baca ayat rawatan sekali aja. Ampuh dalam air, baliklah. Minum, alhamdulillah, okey. Kadang-kadang tak sempat habis lagi ayat kursi. Ada saya pergi di Menara Telekom satu kali tu. Ni dah lama, ni cerita lama ni puan-puan. Sekarang saya kata saya tak minat dah merawat. Dia boring. Dia boring dengan jin-jin tu. Dia banyak hal. Bagi kat ustaz-ustaz yang suka. Ada ustaz dia suka. Dia suka dia sembang dengan jin tu. Saya tak suka sembang. Dia kata minta keluar. Kenapa pula? Dia kata tak payah tanya banyak. Keluar. Ditanya kita kenapa. Banyaklah kalau kita nak tanya dia pula, kenapa duduk sini? Kenapa engkau duduk dalam dia? Dia kata aku suka. Kenapa kamu suka kat dia? Tak ada kena-mena kau pergi suka kat jin-jin yang lain tu, banyak lagi tu. Yang bujang-bujang jin. Kita tanya.
Jin yang tak kahwin dengan ramai. Kamu nak, dia kata aku suka kat orang perempuan ni, aku nak kahwin dengan dia. Apa masalah kamu nak kahwin dengan dia? Jin yang janda-janda, yang bujang-bujang, yang tu yang kemana? saya berkena dia lah. Kamu jaga elok-elok. Kamu dah kena jaga elok. Kamu duduk dalam ni buat apa? Keluar. Gitu aja lah. Saya tak minat. Ada setengah ustaz tu dia, kamu datang daripada mana, kamu tinggal kat mana, kamu asal mana, umur kamu berapa. Tak payah, rugi masa. Kok dia lah dia umur berapa pun. Kok dia lah. Lepas tu dia pun cerita pula lah, seekor jin umur dia 800. Kok dia lah 800 ke 1000 ke, dia duduk buat apa kat sini. Dia kata aku nak keluar, nak pergi mana? Ikut kamu lah, kamu nak pergi mana pun. Dah kita kata macam tu. Memang dia tanya, aku keluar ni, aku nak pergi mana? Dia buat bodoh je puan-puan. Sebenarnya dia nak habiskan masa kita, dia nak duduk dalam tu. Tu yang kita tak perlu layan. Dia tanya aku nak pergi mana, kamu pergilah mana-mana. Banyak lagi luar lagi dunia ni. Kata aku nak pergi dengan apa? Kamu tumpang lah teksi mana-mana segala. Apa? Dia duduk tanya orang, kamu datang dulu dengan apa? Dia kata, tuan aku hantar. Kamu baliklah, kenapa kamu ikut tuan kamu? Kadang-kadang, aku tak boleh nak balik. Masa habis ni. Kenapa tak boleh balik? Tuan aku marah. Habis yang duduk sini aku tak marah. Kamu kira tuan, ni ayah dia ni, dia ada ayah, dia ada suami. Takkan ayah dia tak marah. Kamu duk fikir tuan kamu marah, ni ayah dia marah, kamu duduk sini. Tak boleh, kalau aku balik juga tuan aku tak bagi makan. Itu kamu punya masalah, kamu carilah makan sendiri. Kenapa kamu duduk bergantung dengan tuan kamu ni? Tuan kamu baru umur 50, kamu kan umur dah 800. Kita berkena dia buat biar dia rasa, dia rasa. Lepas kita tanya tu, kadang-kadang saya pun kadang-kadang dulu lah, waktu sampai saya boring, saya tak nak. Kadang-kadang saya tanya juga, tuan kamu bagi makan apa? Dia kata makan mi. Mi kuning kan sebab tu. Dia benda-benda kuning kan. Dia bagi pulut kuning. Sebab tu dia suka mi. Mi tu kuning. Ya ke kamu makan mi? Ya, aku baca dalam kitab kamu makan tahi aja. Dia marah. Apa kamu ni cakap gini? Yalah dalam kitab-kitab kan ulama-ulama tu bukan kamu makan tahi. Dia pun diam. Memang dia makan tahi. Yang makan tulang tu jin Islam. Yang jahat-jahat duk khianat kat orang ni, histeria orang ni, tu jin-jin itu. Lepas tu dia kata ada jin Islam. Jin Islam ada kerja dia lah. Jin Islam macam kita orang Islam, ada duk nak ganggu orang. Orang Islam ada kerja, kita orang Islam kita ada kerja kita. Orang Islam tak ganggu orang. Mana ada orang Islam yang mengaku Islam kan? Tu tak tahulah Islam apa tu. Islam cetak rompak ke apa. Mana ada orang Islam ganggu orang? Sama juga jin. Jadi sebenarnya saya nak cerita pada puan-puan nanti lama. Nak ceritanya ialah dah boring dah sekarang ya. Boring. Cuma nak ceritanya satu kali saya pergi ke ni, pergi ke sana. Ada satu ustaz, staf kita orang itu lah ustaz. Kita cakap ni dulu lah kan. Masuk-masuk lah. Apa saya nak cerita selawat. Staf saya itu lah, tingkat bawah. Saya duduk tingkat berapa masa tu? Tingkat 8 bawah. Boleh tutup lah dulu.